Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Perlis Mengaji. Slot mata pelajaran sains SPM bersama saya Cikgu Yati. Terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, kita teruskan. Pembelajaran kita pada kali ini adalah masih lagi tentang tajuk 4 iaitu sebatian karbon. Jadi ini adalah bahagian terakhir ya, sebatian karbon iaitu subtopik 4.6 polimer semula jadi. Okey. Okey, dah bersedia? Baik, polimer semula jadi. Jadi polimer, apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Sebenarnya polimer ni kita akan jumpa lagi dalam bab 7. Sekarang bab berapa? 4 kan? Okey, sekarang ni kita berada pada bab 4 tingkatan 5. Jadi kita akan bertemu lagi polimer ni dalam bab 7. Okey. Sebab pada kali ini pengkhususan kita adalah tentang polimer semula jadi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Mula-mula kita kena kenal pasti ataupun tahu definisi bagi polimer. Jadi polimer ni adalah bahan yang mempunyai molekul besar. Molekul besar berantai panjang terdiri daripada unit-unit kecil yang dikenali ataupun dipanggil monomer. Jadi apa maksud polimer? Bahan daripada molekul berantai panjang, mungkin beribu-ribu ya. Monomer ya. Jadi monomer tu bahan asas lah. Okey, mari kita lihat analoginya. Analoginya adalah seperti ini. Jadi kalau kita gunakan manik ya, manik seperti tasbih kan. Jadi manik. Orang dulu budak-budak kecil-kecil main manik. Jadi manik ni bila disambung-sambung dia akan jadi panjang kan, boleh buat rantai, gelang dan sebagainya. Tapi kalau dia belum disambung lagi satu-satu tu, itu dikenali sebagai monomer. Okey? Jadi yang biji-biji ni adalah monomer. Jadi bila dah panjang adalah polimer. Cikgu akan tunjuk di papan putih. Okey. Ini adalah yang kita katakan sebagai monomer ya, monomer. Apabila monomer ni bergabung, maka dapatlah polimer. Mungkin ratus-ratus, mungkin ribu-ribu. Okey? Jadi ini polimer. Ini monomer. Monomer dia loose satu-satu. Polimer banyak ya. Jadi perkataan poli ni menunjukkan banyak. Dia adalah daripada Yunani ya, daripada Yunani membawa maksud banyak. Okey? Cuba kita lihat dalam kehidupan seharian kita lah ya. Poliklinik. Apa maksud poliklinik? Maksudnya boleh rawat berbagai penyakit kan? Dia tak kata klinik, dia kata poliklinik. Segala macam penyakit boleh rawat. Politeknik. Maksudnya apa? Apa yang banyak? Jurusan-jurusan teknikal tu banyak, ya. Okey. Kalau politik tak ada kena mengena ya. Anak murid cikgu selalu sebut politik cikgu. Poligami ya, ya. Poligami betul lah ya. Banyak ya. Isteri. Bukan banyak suami, banyak isteri. Okey? Okey, jadi maksud polimer maksudnya banyak. Ya, dia terdiri daripada unit-unit kecil monomer yang bergabung. Mungkin beribu-ribu, mungkin beratus-ratus dan sebagainya. Okey, jadi kalau ditanya maksud monomer pula,
monomer ni adalah molekul kecil. Yang tadi, yang satu biji itu tadi. Ataupun kita kata satu buah ataupun satu manik yang kecil itu tadi, itu adalah monomer. Bila digabung-gabungkan, ambil benang ataupun ambil tali dan sebagainya, kita gabungkan, dia jadi panjang. Itu namanya dah jadi polimer. Okey? Okey. Baik, untuk secara sepintas lalu, jadi cuba kita lihat beberapa contoh polimer dalam kehidupan seharian kita. Jadi contoh-contoh polimer yang cikgu senaraikan di sini termasuklah yang pertama di atas ni, kanji. Kanji, okey? Tahu kan apa dia kanji? Tu buat gam tu, kanji lah. Okey, selulus. Selulus ni selalu terdapat, dia macam serat lah, ya, serat terdapat pada tali, ya, pada tumbuh-tumbuhan, ya, dan sebagainya. Protein, protein dapat daripada ayam, ikan dan sebagainya, kan. Getah, ya, getah, pokok getah tu, getah, ya. Ini getah, pokok getah, bukan getah daripada pokok bunga dan sebagainya. Okey, politina. Politina asal lain sikit. Ini poli, yang lain tak ada. Getah, protein, selulus, kanji, tapi ini ada politina, ada polimer tadi, kan. Okey, polyvinyl chlorida. Okey, ada dua ni, ya. Kenapa berlainnya ni? Sekejap kita akan lihat, ya. Okey, tadi kita dah lihat kepada polimer. Sekarang kita lihat kepada monomer. Ingat rantai-rantai kita tadi, kita kata itu polimer. Jadi biji-biji manik adalah monomer, kan. Jadi apakah yang membina polimer-polimer yang cikgu bagi contoh tadi? Jadi contohnya glukosa. Glukosa ni monomer bagi kanji tadilah. Tapi sekarang ni kita tak terperincikan sangat. Kamu hanya tengok je dulu. Okey, asid amino juga merupakan contoh monomer. Isoprena, pelik bunyi, tak apa, ya. Etina, okey, juga merupakan contoh monomer. Dan vinyl chlorida, ini monomer. Polimer tadi apa? Ingat balik? Apakah dia yang polimer tadi? Kita kata kanji, selulus, kan? Protein, itu adalah contoh polimer. Ini contoh monomer. Okey, sekarang baru kita nak lihat satu per satu. Jadi kalau isoprena, dia ni adalah monomer, kan? Begitu juga dengan glukosa, juga monomer. Kemudian asid amino juga monomer. Dan yang terakhir etena. Jadi contoh yang cikgu bagi ni ada 4. Jadi 4 contoh ni adalah monomer. Apakah polimernya? Jadi polimer yang membina, ya, gabungan monomer-monomer ni bagi isoprena rupa-rupanya adalah getah asli. Jadi getah asli ni susu getah ataupun latex, ya. Itulah getah asli. Monomernya dikenali sebagai isoprena. Okey? Glukosa ada dalam kanji. Glukosa, tumbuh-tumbuhan menghasilkan glukosa ataupun membina makanan sendiri dan menghasilkan glukosa, kan, melalui proses fotosintesis. C6H12O6. Itu glukosa. Itu adalah monomer. Okey? Seterusnya asid amino. Jadi asid amino ni monomer bagi protein. Asid amino. Bukan asid yang kena tangan terkakis tu. Ini bukan, ya. Ini adalah asid yang merupakan monomer bagi protein. Dan contoh yang terakhir ni etena, politina. Polimernya politina. Jadi ada setengah-setengah polimer yang memang kepala huruf dia tu adalah poli. Jadi mudahlah, kan? Poli. Tapi ada yang tidak. Okey? Jadi adakah kami kena hafal ni, cikgu? Ya, betul. Kena hafal lah. Kena recall, ingat, untuk pengetahuan kita kadang-kadang mungkin keluar dalam soalan.
objektif kan, MCQ question. Okey. Sekarang kita nak lihat bagaimanakah proses pempolimeran berlaku. Okey, proses pempolimeran ni macam mana boleh berlaku? Tadi kita hanya lihat kepada monomer dan polimer kan. Okey, sekarang ni yang cikgu tunjukkan ni yang biji-biji berwarna hijau ni, ya. Manik-manik berwarna hijau ni, ini adalah monomer. Kemudian anak panah bila bergabung maka dia menjadi polimer. Okey, dia menjadi polimer. Jadi monomer kalau dia loose satu-satu monomer, bila dia ada gabung-gabung, ya, itu adalah polimer. Kita hanya gambarkan, ya, kalau di dalam buku kita, dalam buku teks, dalam kertas peperiksaan, mungkin beberapa biji ni ajalah, ya. Paling banyak pun 5 kan. Sedangkan pada hakikatnya mungkin cikgu kata tadi beratus-ratus, beribu-ribu unit monomer. Okey, boleh tu? Baik, ini dikenali sebagai proses pempolimeran. Bahan asalnya adalah monomer. Hasilnya gabungan monomer-monomer ni, ya, dengan tindak balas kimia dikenali sebagai polimer. Boleh? Okey, sambung. Penyah polimeran. Nyah. Apa maksudnya? Bukannya au tu, ya. Penyah polimeran ataupun kalau bahasa Inggeris depolymerization. Okey? Maksudnya terbalik, ya, terbalik daripada pempolimeran. Okey, jadi kalau terbalik mudah aja, ya, daripada polimer menjadi monomer. Nampak? Jadi nama proses penyah polimeran. Baik, mari kita lihat. Okey, ini adalah monomer kan. Jadi bila monomer ni dia bercantum, tengok apa biji ni, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mesti ada 5 jugalah. Okey. Jangan terputus pula. Okey, lagi 1. Okey. 6 pula dah. Oh, salah bilang. Okey, baik. Monomer menjadi polimer. Jadi ini adalah contoh proses pempolimeran. Ni nama apa? Monomer. Ni hasilnya apa dia? Polimer. Okey. Tetapi tadi kita juga sentuh tentang dia patah balik. Jadi bila dia patah balik, maksudnya dia jadi begini. Okey? Jadi dalam patah balik itu, prosesnya adalah penguraian. Dia terurai balik. Kita potong benang tu kan. Katalah kita buat rantai daripada manik-manik. Jadi kita buang. Jadi nama prosesnya penyah polimeran. Itu. Ya? Jadi harap anak-anak dapat ingatlah. Kalau dari monomer pergi kepada polimer, namanya pempolimeran. Manakala daripada polimer menjadi monomer, namanya penyah polimeran. Okey. Baik. Kita nak lihat contoh. Bolehkah kita lakukan proses pempolimeran dan penyah polimeran dalam makmal? Ni musim PKP tak dapat masuk makmal. InsyaAllah kita tak tahu bila kita boleh masuk makmal nanti, no? Okey, jadi boleh. Kita boleh lakukan proses pempolimeran. Ya. Okey. Tapi sebelum melihat kepada eksperimen tu, mari kita lihat contoh yang bukan ada biji-biji, tapi kita lihat contoh E-Tena.
Ni etena. Daripada beribu-ribu etena gabung-gabung-gabung jadilah politina. Politina kan? Okey, mari kita lihat. Okey, kita tak mau dah pakai bulat-bulat ni. Sekarang ni kita nak pakai yang betul. Jadi untuk etena ni adalah kumpulan hidrokarbon C2H4. Ni formulanya adalah C2H4. Ni satu. Tapi untuk menjadi polimer dia kena ada banyak, beribu-ribu. Campur lagi. Jadi bila kita campur ni, maka kita akan dapat satu molekul berantai panjang. Okey. Okey, cuba kamu lihat ya. Daripada satu ni ya. Satu ni dia ada ikatan dua. Jadi bila tindak balas pempolimeran ni dia melibatkan tindak balas penambahan. Jadi apa yang berlaku? Ikatan ganda dua tu dah broken ataupun putus. Jadi semua ikatan tunggal saja. Jadi maknanya kita akan jadi begini. Jadi maknanya satu unit ni dah menjadi begini. C, kemudian dia ada sini. Dia ada begitu. Okey? Dia ada begini. Jadi maknanya ada 2 C sini kan? 2 C. Cuma yang ni dia lari pergi ke sini lah. Okey. Lepas tu dia bergabung lah. Gabung. Jadi banyak macam ni kan? Dia gabung. Larat nak lukis sampai beratus-ratus. Sampai beribu-ribu kan? Jadi kita tak perlulah tulis sampai banyak-banyak. Jadi kita hanya buat begini. Cikgu tunjuk cara yang senang. Yang dalam peperiksaan pun pernah keluar. Okey, cikgu tulis balik. Okey. Ini kita nak gambarkan dia banyak. Macam mana? Kita letaklah N di sini. Mungkin 1000, mungkin 100 dan sebagainya. Lepas tu bila dah tambah-tambah, dia akan bergabung kan? Okey, dia bergabunglah sebanyak N tu tadi. Okey, sebelum tu cikgu lupa. Sini hidrogen kan? Tadi kita dah tengok dalam slide. Hidrogen. Kenapa cikgu tak letak tepi dua? Sebab dia bersambung. Kan? Dia sambung lagi dengan karbon. Sambung lagi. Okey? Jadi, bila soalan tanya, lukiskan struktur bagi monomer. Bagi bahan di atas ataupun tidak balas di atas. Jadi, kamu kena lukislah. Begini. Kalau dia kata lukiskan gambar rajah polimer yang terbentuk daripada tindak balas pempolimeran. Jadi, kamu kena lukis macam tu. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, contoh pempolimeran di sini adalah contoh etena. Jadi etena dia menjadi polimer. Jadi namanya pun bertukar kepada politina. Politina. Okey? Biasa tak dengar nama politina? Beg plastik yang kita beli, makanan dan sebagainya, barang-barang, itu dibuat daripada politina. Juga ni, strip ni juga adalah merupakan politina. Okey? Okey, berbagai gambaran dibuat untuk menunjukkan proses pempolimeran dan penyah polimeran. Jadi kalau ditunjukkan begini pun maknanya banyak, yang penting banyak dan terikat. Jadi polimer tu dia terikat, monomer-monomer terikat antara satu sama lain membentuk molekul yang
besar, sangat besar. Kadang-kadang dulu disebut molekul gegasi. Raksasa. Okey. Okey. Baik, tadi cikgu ada menyebut tentang macam manakah kita hendak menjalankan eksperimen dalam makmal. Okey. Kita ada satu eksperimen. Tetapi eksperimen kita ni macam terbalik. Kita kena buat penyah polimeran dulu. Maksud di sini, serpihan perspek. Perspek tu apa dah? Perspek tu adalah merupakan contoh polimer. Jadi kita ambil polimer dulu. Kita nak uraikan dia menjadi monomer. Okey? Dia mengalami proses penguraian. Jadi monomer. Jadi macam mana nak buat? Panaskan. Jadi kita panaskan, nampak ni ada tabung didih ataupun tabung pembakaran. Dia mesti tahan haba yang tinggi. Kemudian ada saluran. Kenapa ada saluran? Sini. Kemudian ada air pula. Ada ais. Air ada ketul-ketul ais. Maksudnya di sini berlaku proses penyejukan, dengan kata lain yang lebih tepat adalah kondensasi. Sini akan berlaku proses kondensasi. Agak-agak kamu kenapa salur? Sebab serpihan perspek apabila dipanaskan membebaskan wap. Dia terurai kepada wap. Wap apa? Wap perspek lah. Jadi bila dia jadi dalam bentuk wap ataupun gas, wap tersebut akan mengalir melalui salur kaca ni, salur pengantar. Salur pengantar sehinggalah sampai ke mana? Di bawah ni. Jadi bila ada air kat luar ni, ada ais, dia akan menyejukkan wap tu, maka wap bertukar menjadi apa? Cecair lah kan? Proses kondensasi berlaku, gas bertukar menjadi cecair, condensation ataupun proses kondensasi. Jadi hasil sulingan tersebut adalah monomer bagi perspek. Ingat, perspek pepejal. Monomernya nama apa? Metil metakrilat. Macam mana cikgu nak sebut? Coklat ke? Bukan. Metil metakrilat. Okey. Dapatlah monomer. Sekarang kita bolehlah buat polimer. Okey, jadi macam mana proses ini penyah polimeran, kita dapat metil metakrilat. Ini dalam bentuk yang lebih cantik lagi. Yang tadi hanya gambar rajah. Jadi proses penyah polimeran, dipanaskan perspek, kemudian metil metakrilat cecair dikutip dalam tabung uji ataupun tabung didih yang direndam dalam air sejuk. Jadi kita dapat metil metakrilat ataupun monomer. Okey, yang tadi Okey. Jadi kita dapat proses penyah polimeran, iaitu penguraian bagi perspek. Boleh? Okey, next. Tadi cikgu kata apa? Kita nak buat pempolimeran. Okey, pempolimeran perlu bahan lah. Jadi bahan monomer kita adalah metil metakrilat. Metil metakrilat ni, samalah, metil metakrilat dalam bentuk cecair tadi kan. Okey, ditambahkan lauryl peroksida. Okey, lauryl peroksida. Okey, dalam bentuk serbuk. Okey. Yang kedua, dah campur buat apa? Okey, dah campur tu nanti sekejap. Yang penting kita kena sediakan water bath ataupun air yang kita kena panaskan untuk menjadi kukus air sekejap lagi kan. Kita kena panaskan sehinggalah suhu 50 darjah Celsius, kemudian kita tutup api. Okey, lepas tu barulah kita bubuh kita bubuh metil metakrilat kita yang dah dicampur dengan lauryl peroksida.
Dan kita biarkan beberapa jam. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah perspek. Hasilnya perspek. Perspek tadi ingat tak mula-mula tadi? Perspek berbentuk pepejal. Okey? Jadi nama proses ini sekarang menjadi pempolimeran. Okey, perspek ni cikgu tak bawa contoh. Tapi senang je tengok spek cikgu ni. Spek cikgu ni ya. Dalam ni, ya, kanta ni. Ni adalah dibuat daripada perspek. Begitu juga dengan kanta, cembung kanta cekung di sekolah. Itu pun diperbuat daripada perspek. Papan-papan tanda kadang-kadang kelas kita ada dia tulis, ya. Kelas mana-mana itu juga dibuat daripada perspek. Okey? Okey, itu contoh. Yang ni contoh ni berada dalam buku teks kita, ya. Jadi maksudnya anak-anak perlu tahu tentang dua eksperimen ni, iaitu proses pempolimeran bagi perspek dan proses penyah-polimeran bagi perspek. Okey, kita repat balik tadi, ya, tentang polimer. Tadi kita campur aduk polimer, tetapi sekarang kita lebih menjurus kepada mengelaskan. Menjurus tu maksud mengelas. Kita nak mengelas kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Nampak? Jadi ada dua jenis polimer, semula jadi dan sintetik. Jadi polimer semula jadi, kita lihat contohnya protein, kanji, selulus, getah asli adalah merupakan polimer semula jadi. Manakala monomernya, kalau protein monomernya adalah asid amino. Kanji monomernya adalah glukosa. Selulus monomernya glukosa juga. Kemudian getah asli monomernya adalah isoprena. Okey. Jadi apakah polimer sintetik? Polimer sintetik perspek tadi kan kita tengok kan. Politina, polistrina, getah sintetik. Jadi ini adalah contoh-contoh bagi polimer sintetik. Cuba kamu lihat, ya. Perspek. Monomernya metil metakrilat. Ini dia lain sikit. Jadi kamu mesti ambil perhatian. Okey, sebab ini penting, ya. Kalau bagi politina, senang saja dia punya monomer etena. Kalau strina, polistrina. Okey, politina cikgu kata yang beg plastik tadi kan. Botol-botol pun, ya, botol minuman yang mineral dan sebagainya tu, itu pun dibuat daripada politina. Polistrina ni bekas makanan. Orang nak panggil polistrin kan. Tu bahasa orang putih, ya. Okey, polistrina ni bekas makanan seperti gelas, seperti pinggan, piring dan sebagainya, mangkuk. Itu adalah polistrina. Okey. Dan tengok, sebelah kiri getah asli, sebelah kanan getah sintetik. Jadi polimer sintetik, getah sintetik adalah merupakan satu contoh bagi polimer sintetik. Dia dibuat, ya, daripada neoprena. Jadi apa yang membezakan di antara polimer semula jadi dengan polimer sintetik? Polimer semula jadi berasal dari benda hidup. Ya, benda hidup lah. Dia berasal daripada benda hidup. Benda semula jadilah kita kata. Sekali benda hidup teringat yang lain pula, ya. Okey, polimer semula jadi berasal dari bahan semula jadi. Manakala polimer sintetik berasal dari bahan buatan. Kebanyakannya dibuat dengan menggunakan hidrokarbon atau petroleum. Okey? Okey, dan cikgu dah sebut tadi tajuk ni dia ada kolaborasi, ya. Nanti akan ada tajuk 7 tadi cikgu dah sebut kan. Tajuk 7 tingkatan 5 bahan sintetik dalam industri. Kamu akan lihat lagi banyak lagi contoh-contoh yang lain termasuk plastik dan sebagainya. Okey, kita teruskan.
kegunaan polimer semula jadi. Okey. Kegunaan polimer semula jadi. Ini cuba lihat. Membuat sarung tangan. Sarung tangan apa? Sarung tangan perubatan. Yang doktor pakai, yang pembantu makmal pakai, ya, dan sebagainya. Belon, ya. Gelang getah. Ini adalah merupakan kegunaan polimer semula jadi, lebih khusus menjurus kepada getah, kan? Getah asli. Okey, next. Manakala kegunaan polimer sintetik. Cikgu ada juga sarung tangan. Pasal apa tadi sarung tangan? Ini sarung tangan. Okey, yang tadi sarung tangan perubatan. Tapi yang ini sarung tangan sintetik yang kita gunakan untuk mencuci bilik air, ya, dan sebagainya. Bila kita pegang benda-benda yang beracun, benda yang mengkakis, ya, kita gunakan sarung tangan atau yang diperbuat daripada polimer sintetik. Okey, biasa tengok ni kan? Tayar. Kalau buat dengan getah asli apa jadi? Kan? Sekejap lagi kita tengok, ya. Okey, ini beg plastik, kan? Beg plastik. Ini botol minuman. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh kegunaan polimer sintetik. Okey, next. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh polimer semula jadi. Untuk tajuk ni, ya, di tingkatan 5 ni, polimer semula jadi dia yang kita perlu lihat khusus kepada getah asli. Biasa tengok pokok getah. Okey, ni contoh pokok getah. Kalau rumah kamu tak ada pokok getah, tak ada ladang getah, inilah rupa, ya. Okey, baik. Jadi getah asli, ya, kena toreh, kan? Pokok getah ni nampak ni ditoreh, jadi dapatlah susu getah. Tapi kita tak pakai susu-susu ni. Kita gunakan latex. Apa dia? Latex. Okey, susu getah ni, getah asli dikenali sebagai latex. Okey, next. Ini adalah monomer bagi getah asli. Ya Allah, cikgu, macam mana ni? Nak hafal? Tak apa, tak perlu hafal, tapi kena tahulah. Bila tengok, oh, ini isoprena, monomer getah asli, kena tahu. Boleh? InsyaAllah boleh ingat, tapi kita bukan pelajar kimia yang perlu tulis CH2, CH3, C apa, tak payah, ya. Okey, baik. Ciri getah asli. Nampak tak? Nak nampak tak tu? Okey, contohlah kita ada getah sini, kan. Ni cikgu bawa yang besar sikit, kan. Kalau bawa gelang getah tak nampak. Jadi apabila kita tarik, ya, dia meregang, kan. Kemudian kita lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk asal. Jadi tu yang dia tunjuk. Dia mula-mula molekul getah ni dia adalah polimer, kan. Jadi dia berselirak barat, ya. Jadi bila kita tarik, dia macam apa, release tension lah, kan. Dia barulah nak melurus-lurus, kan, melunjur-lunjur, kan. Jadi dia tertarik panjang. Okey, bila kita lepaskan dia balik asal. Jadi ini menunjukkan getah asli, ya, bersifat kenyal. Okey, bersifat kenyal. Okay, ingat, ya. Okey, jadi kalau dalam buku teks kamu, ya, disuruh buat macam ni. Bengkokkan, pulaskan, tarikkan. Agak-agak kamu jadi putih tak kalau getah ni? Ya, bengkok, pulas, tarik, ya. Kan? Tak jadi apa lah, kan? Okey. Sebab getah asli bersifat kenyal. Okey. Satu lagi, yang D ni panaskan. Dia ada dua cara. Satu, kita panaskan ni, cucuk api. Apa jadi? Agak-agak lah. Mesti terbakar. Dia melekit, kan? Dia apa? Melebur. Kalau kita letak dalam air, nampak dia letak dalam air tu, kan? Dia letak dalam air, maknanya dia akan menjadi lembut lah. Ya? Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini, cikgu dah wrap up semua sini, bahawa ciri-ciri getah asli termasuklah yang pertama, lembut. Lembut. Yang kedua, kenyal. Kenyal tu apa? Bila kita tarik, kita regang, dia akan kembali kepada asal. Okey, kenyal.
Yang ketiga, tidak tahan haba. Jadi bila kita letak ni dekat api, dia akan terbakar, melebur kan. Melekit. Bayangkan buat tayar kenderaan ya. Macam mana tayar kereta kita jadi melekit tadi dah, tidak telap udara telap telap, tak tembus lah kita kata kan. Okey, tidak boleh mengkonduksikan elektrik tak boleh mengalirkan elektrik dan juga tidak boleh mengkonduksikan haba. Jadi ini adalah ciri-ciri bagi getah asli. Okey, jadi ciri-ciri ni kalau kamu lihat bagus tak? Kita nampak banyak yang tidak baiklah kan. Jadi macam mana cara? Dulu tahu pokok getah tu Hevia brasiliensis tu dibawa daripada India kan. Datang ke sini, ke Malaysia. Jadi macam mana? Kita tak ada pokok tu kan. Maknanya pokok tu banyak kegunaan. Tapi adakah dengan susu getah tu ataupun latex tu terus kita boleh guna? Okey, tak boleh. Jadi kita kena memperbaiki ciri-ciri ini. Okey? Jadi untuk memperbaiki ciri-ciri ini kita kena lihatlah dulu tentang tindak balas tentang bahan kimia dengan susu getah ataupun latex ni. Jadi yang pertama, tindak balas dengan asid. Yang kedua, tindak balas dengan alkali iaitu larutan amonia. Dan yang ketiga, kita biarkan sahaja. Jadi ini adalah tindakan asid dan alkali terhadap latex. Okey, apabila asid ditambah ke dalam latex, cikgu kena tulis lagi di sini. Sekejap lagi kita tengok. Okey, apabila kita tambahkan asid ke dalam latex, dia mudah saja, dia macam ni. Kita buat gitu. Jadi tambahkan asid. Jadi dia akan menggumpal. Kita sebut perkataan menggumpal. Kadang kata membeku, solidify tapi lebih kepada menggumpal. Jadi kenapa dia menggumpal? Jadi kita kena cerita. Yang penting anak-anak kena tahu bahawa molekul apa kita kata tadi, getah asli ini terdiri daripada polimer. Polimer tu berantai panjang, berselirat barat kan. Okey, dalam molekul ni, satu molekul kita kata dalam molekul ni kita kata dia zarah. Dia akan dikelilingi pula oleh membran protein yang nipis. Dan di luarnya ada cas negatif. Begitu. Jadi bila kita masukkan asid ni ada ion hidrogen yang bercas positif. Okey? Jadi asid apa? Asid etanoik. Okey, asid etanoik ni ada ion hidrogen. Dia CH3COO. H. Jadi H ni ion hidrogen ni. Ni negatif ion hidrogen ni akan membekalkan cas-cas positif. Jadi apa? Jadi bila negatif bertemu positif, dia akan jadi apa? Positif, negatif. Kalau matematik dia kata kosong kan? Betul lah tu, neutral. Jadi neutral, positif and negatif neutral. Jadi tak ada dah ni. Tiada dah. Jadi asid dapat meneutralkan cas-cas negatif zarah getah. Pasal apa? Kerana asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Okey, jadi bila dah tak ada, dia ni banyak sebenarnya. Banyak kan ni. Okey. Jadi bila dah tak ada dah negatif-negatif tu, kalau ada negatif apa jadi? Negatif. Cas yang berlainan menolak kan? Tolak. Kalau ada positif dia tarik kan? Jadi tolak. Okey, sekarang ni tak ada cas. Jadi bila tak ada cas dan neutral, apa yang berlaku? Dia pun berlanggarlah di antara satu sama lain. Bila berlanggar, membran ni, lapisan membran ni nipis saja. Jadi bila nipis, pecah kan?
Jadi bila pecah, terkeluarlah molekul-molekul ataupun polimer getah ni. Maka jadilah begini. Jadi getah menggumpal gini. Okey. Okey. Itu cikgu perincikan dengan lebih lanjut lagi supaya kamu faham apa yang terdapat dalam slide ni. Jadi kita teruskan. Okey. Okey, yang pertama apabila asid ditambah ke dalam lateks, nampak ni ya. Molekul lateks berantai panjang diselaputi lapisan membran protein yang dikelilingi cas negatif. Okey. Kemudian bila asid ditambah, ion hidrogen yang bercas positif meneutralkan zarah getah. Zarah getah berlanggar. Ingat, itu dah satu poin ya. Okey. Meneutralkan zarah ion hidrogen yang bercas positif. Jadi bila zarah getah berlanggar, membran protein pecah, maka terbentuklah gumpalan ataupun getah membeku. Jadi bila campur asid apa jadi? Lateks membeku. Bila campur alkali pula jadi apa? Okey, alkali ni dia mengandungi ion hidroksida. Dia mengandungi ion hidroksida. Okey, dia mengandungi ion hidroksida. Okey, ion hidroksida ni bercas negatif. Okey. Okey. Okey, jadi apa yang akan berlaku? Okey. Macam ni. Untuk yang ni penerangannya begini. Apabila alkali ditambahkan, dia ada membekalkan ion hidroksida yang bercas negatif. Jadi ion hidroksida yang bercas negatif ni. Ni lateks ada membran cas dia negatif. Kan? Ini pun negatif. Tapi kita kena ingat bahawa ada juga bakteria ya. Bakteria yang akan merembeskan asid. Jadi asid cas apa tadi? Cas positif. Jadi dia akan yang ion hidroksida, ion negatif ni, ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan cas-cas positif daripada asid tadi. Jadi yang ni kekal lah. Zarah-zarah getah ni kekal ada cas-cas negatif di kelilingnya, maka dia bertolakkan lah, dia kekal dalam keadaan cair. Okey, kalau kita biarkan, tak tambah apa pun, tak tambah asid, tak tambah alkali, biar. Akhirnya, macam ni lah, kamu kalau ni, tahu tak getah scrub? Getah scrub tu, maknanya penoreh tu diambil kan, dia letakkan dalam baldi dia ambil, jadi ada tinggal-tinggal lah sisa-sisa tu. Akhirnya, bila kita tengok waktu petang, semua dah jadi beku. Itu kita panggil getah scrub kan. Kenapa beku? Adakah kita bubuh asid? Tidak kan? Sebenarnya tindakan bakteria, macam cikgu kata tadi lah. Dia tindakan bakteria merembeskan asid. Ya? Jadi bila dirembeskan asid, asid mengandungi ion hidrogen. Jadi ion hidrogen tu akan meneutralkan cas negatif pada membran protein zarah getah. Jadi tadi cikgu dah sebut macam mana kita nak baiki. Macam mana kita nak baiki sifat-sifat ataupun ciri-ciri getah yang apa kita kata tadi, lembut, kita kata kurang kenyal, melekit. Jadi kita buat proses pemvulkanan. Kita jalankan proses pemvulkanan di mana atom-atom sulfur ditambah ke dalam getah asli ataupun lateks dan dipanaskan. Jadi apa yang berlaku akan terbentuk rangkai silang. Sebab sulfur itulah. Okey, jadi bila ada rangkai silang tu menyebabkan gelongsoran dapat dikurangkan. Jadi mari kita lihat. Okey, ini dia, ya. Getah asli dan getah tervulkan. Okey. Ya, cikgu rasa ini last ya. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Jadi kalau dalam soalan dia suruh kamu lukis struktur bagi getah asli. Ini getah asli. Okey, ini adalah getah asli. Jadi dia boleh menggelongsor di atas satu sama lain sebab dia lapisan. Okey, tetapi bila kita jadikan dia getah tervulkan,
Apa yang berlaku adalah S. S ni apa? Sulfur. Dia macam batu bata ni kalau kamu tengok. Okey, ini adalah atom-atom sulfur yang terdapat di dalam molekul getah. Jadi apa beza dia? Yang ni dengan yang ni? Yang ni ada rangkai silang. Ni kita kenali sebagai rangkai silang. Jadi prosesnya pemvulkanan. Pemvulkanan. Pastikan ejaan betul dan hasilnya adalah getah tervulkan. Okey, kita tengok slide. Okey. Kamu boleh tulis sulfur tu satu pun dah memadai dah sebenarnya. Tapi buku teks dia memang guna dua. Cikgu pun gunakan buku teks jugalah. Ya? Sebab kita lebih kepada menggunakan buku teks. Tapi kalau satu atom sulfur pun macam yang cikgu lukis di pang putih tadi dah betul dah. Okey, jadi inilah dia proses pemvulkanan getah. Jadi proses pemvulkanan getah ni macam mana kita nak buktikan bahawa getah tervulkan tu lebih baik? Jadi kita buat eksperimen dengan menggunakan pemberat. Jadi kita letakkan pemberat yang sama yang kita malarkan, gantungkan, ya. Kita gantungkan, kita ukur, kemudian letak pemberat, kemudian ukur lagi, buang pemberat. Nampak dah buang, ukur lagi. Jadi rumusannya adalah dalam satu eksperimen lah, ya. Kita tak dapat buat di sini kan. Okey, panjang asal getah mestilah orang kata malarkan, jadi getah asli 5 cm, getah tervulkan pun 5, ya. Kemudian getah apabila pemberat 100 gram digantung, bila kita gantung dia akan tertarik ke bawah lah. Jadi untuk asli 8, untuk tervulkan 7. Kemudian kita buang. Kita buang pemberat, maka kita dapati yang pentingnya getah tervulkan dia balik asal lah. Kita kata dia balik asal. Jadi 5, akhirnya pun 5. Okey. Baik, dan yang terakhirnya, ya, ciri-ciri getah tervulkan adalah terbalik daripada tadi, keras, lebih kenyal, lebih tahan haba, telap udara, tidak mengkonduksi elektrik, ya. Tidak mengkonduksi haba, tidak mudah dioksidakan. Jadi dia tak bau busuk kan. Tidak mudah dioksidakan dan kegunaan-kegunaan ini perbandingan dia, tak apalah, tadi kita dah sebut. Kegunaan-kegunaannya, ya, getah tervulkan lebih kepada tayar, ya, tiup-tiup, ya, dan sebagainya, ya. Dan yang paling utama dalam kenderaan kereta, ya, seperti semualah tempat tingkap kedap pintu dia ada lining kan yang dibuat daripada getah. Pelindung pintu tak bagi scratch, ya, tayar tu utamanya lah, ya, salur getah radiator, salur getah penghawa dingin. Jadi inilah dia kegunaan-kegunaan getah tervulkan. Okey. Jadi cikgu rasa ini sajalah, ya, yang kita dapat belajar pada hari ini tentang polimer semula jadi. Jadi polimer semula jadi ini dia lebih kepada menjurus kepada getah asli. Jadi kamu kena tahu perbandingan di antara getah asli dengan getah tervulkan. Okey, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa, ya, stay at home, ya. Duduk rumah, ya. Hapuskan COVID-19, jaga jarak, ya, antara kita, ya. Jagalah langkah-langkah keselamatan yang telah diarahkan lah, mengikut SOP yang telah diarahkan, ya. Sentiasa bersihkan tangan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.